Selamat datang ke KVK Accounting. Saya Kalai. Sesi ini adalah mengenai pengkelasan kos, di mana kita akan belajar jenis-jenis pengkelasan kos yang ada, kerana setiap pengkelasan kos ini berkait dengan pencapaian objektif perakaunan pengurusan. Apakah jenis pengkelasan kos yang ada? Banyak sebenarnya. Tetapi kita hanya tumpukan kepada 3 kategori utama, iaitu pengkelasan mengikut fungsi, pengkelasan mengikut gelagat, dan pengkelasan mengikut pengesanan dan pengalokasian. Kalau kelas fungsi, kita kumpulkan kos mengikut kos pengeluaran dan kos bukan pengeluaran. Kalau kelas gelagat, iaitu tingkah laku kos, kita kumpulkan mengikut kos berubah, kos tetap, dan kos campuran. Kalau kelas pengesanan dan pengalokasian, kita akan kumpulkan kos mengikut kos langsung dan kos tak langsung. Apakah kepentingan pengkelasan kos? Kita kumpul kos kerana kita hendak menggunakan untuk mengukur sesuatu. Jadi, jika kita ukur kos pengeluaran, adalah lebih baik kita kumpul kos mengikut pengeluaran fungsi terdahulu. Jika kita hendak buat perancangan dan kawalan, adalah lebih baik kita kumpul kos mengikut gelagat. Jika kita hendak ukur sesuatu pusat kos atau unit kos, adalah lebih baik kita kumpul mengikut pengkelasan, pengesanan, dan pengalokasian. Daripada keterangan ini, kita boleh katakan pengkelasan kos penting kerana ia membantu dalam proses pengumpulan dan pengukuran. Saya juga boleh kaitkan pengkelasan kos kepada objektif-objektif perakaunan pengurusan. Pengkelasan fungsi dikaitkan dengan objektif penilaian, inventory dan penetapan harga. Pengkelasan gelagat dikaitkan dengan objektif perancangan, kawalan dan pembuatan keputusan. Dan pengkelasan pengesanan dan pengalokasian dikaitkan dengan objektif penilaian prestasi. Pengkelasan kos ini juga boleh digunakan secara bersama, bergabung. Misalnya, kita ingin ukur kos produk. Pada mulanya, kumpul kos pengikut pengkelasan fungsi. Selepas itu, kos pengeluaran yang dikumpul boleh dibahagikan mengikut pengkelasan, pengesanan dan pengalokasian untuk kita mengetahui kos langsung dan kos tak langsung. Kerana ini akan membantu kita menentukan apa yang perlu diperuntukkan terus dan apa yang perlu diagihkan. Untuk peperiksaan, banyak soalan ditanya berkaitan dengan pengkelasan kos. So, understand and prepare well. Dalam slide ini, saya terangkan pengkelasan kos mengikut fungsi. Kos yang dikumpul itu dibagikan kepada kos pengeluaran dan kos bukan pengeluaran. Kos pengeluaran merujuk kepada semua kos yang terlibat dalam proses pengeluaran barang siap. Kos pengeluaran adalah kos produk yang dikeluarkan secara jumlah. Mari kita fahamkan komponen kos pengeluaran ataupun kos produk. Komponen kos produk ini terdiri daripada kos bahan langsung, kos buruh langsung, dan kos overhead. Kos bahan langsung adalah kos bahan mentah yang menjadi sebahagian daripada barang siap. Manakala kos buruh langsung merujuk kepada kos buruh yang terlibat secara langsung untuk menukarkan bahan mentah kepada barang siap. Kos overhead pula adalah kos kilang tetapi tidak dapat dikaitkan secara langsung kepada mana-mana produk yang dikeluarkan. Komponen kos produk akan dibincang secara terperinci dalam topik 2, 3 dan 4. Istilah lain yang berkait dengan kos pengeluaran adalah kos prima, juga dikenali sebagai kos utama. Kos prima ini terdiri daripada kos langsung keluaran, iaitu kos bahan mentah, kos buruh langsung, dan kos belanja langsung jika ada. Satu lagi istilah yang digunakan adalah kos penukaran, yang merujuk kepada kos yang terlibat dalam penukaran bahan mentah kepada barang siap. Ini merujuk kepada kos buruh langsung dan kos overhead. Lain sekali, kos boleh diinventorykan merujuk kepada kos produk kerana kos produk ini akan menjadi aset perniagaan, sebahagian daripada inventory perniagaan. Kos bukan pengeluaran
merujuk kepada belanja hasil yang lupus dalam tempoh semasa. Oleh yang demikian, ia dikenali sebagai kos tempoh. Contoh adalah kos jualan dan agihan seperti angkutan keluar, gaji jurujual, promosi dan lain-lain. Kos pentadbiran am seperti sewa pejabat, susun nilai alatan pejabat, insurans pejabat dan sebagainya. Kos pembiayaan seperti belanja faedah. Kos tempoh juga dikenali sebagai kos tidak boleh diinventorikan. Dari perspektif perakaunan kewangan, kos pengeluaran adalah apa yang direkodkan dalam penyata kos pengeluaran dan kos bukan pengeluaran adalah apa yang ditunjukkan dalam penyata pendapatan. Kelas kos yang kedua adalah gelagat kos ataupun tingkah laku kos. Kelas kos ini memerlukan kita menentukan jenis kos mengikut tingkah lakunya berbanding dengan perubahan dalam tingkat aktiviti. Tingkat aktiviti merujuk kepada unit pengeluaran, unit penggunaan ataupun jam penggunaan. 3 jenis gelagat kos di bawah pengkelasan ini. Yang pertama adalah kos berubah. Ini merujuk kepada kos-kos yang berubah secara langsung dengan perubahan tingkat aktiviti. Kalau tingkat aktiviti berubah 10%, kos berubah pun akan berubah 10%. Ini adalah perubahan secara kadaran yang sama. Ciri kos berubah yang anda mesti ingat untuk menjawab soalan-soalan mengenai gelagat kos adalah yang pertama, jumlah kos berubah akan bertambah dengan kadaran yang sama dengan jumlah pertambahan dalam tingkat aktiviti. Yang kedua, kos berubah seunit adalah malar pada setiap tingkat aktiviti. Perhubungan ini ditunjukkan dalam 2 graf di bawah. Graf pertama menunjukkan jumlah kos berubah yang bertambah dengan pertambahan dalam tingkat aktiviti. Dan graf yang kedua menunjukkan kos berubah seunit adalah malar walaupun adanya pertambahan dalam tingkat aktiviti. Jenis gelagat kos yang kedua adalah kos tetap. Kos tetap adalah kos yang tidak berubah ataupun malar walaupun adanya perubahan dalam tingkat aktiviti. Pada tingkat aktiviti sifar pun, kos tetap perlu dibayar kerana kos tetap adalah satu komitmen yang telah dibuat terdahulu sebelum operasi pengeluaran dimulakan. Ciri-ciri yang anda perlu ingat, 1. Kos tetap adalah malar, tidak ubah dengan perubahan tingkat aktiviti. Graf pertama menunjukkan perhubungan itu. Dan 2. Kos tetap seunit akan berkurang apabila tingkat aktiviti bertambah. Graf kedua menunjukkan perhubungan ini. Dalam jangka masa panjang, semua kos adalah kos berubah. Mungkin anda telah belajar mengenai gelagat kos jangka masa panjang dalam subjek ekonomi. Dalam perakaunan pengurusan, kita kata bahawa kos tetap hanyalah malar pada satu julat relevan tingkat aktiviti. Apa yang dimaksudkan dengan julat relevan? Katakan kapasiti kilang sekarang adalah 100,000 unit. Jika kita mau keluarkan lebih daripada 100,000 unit, kita perlukan kilang kedua. Dalam kes ini, kos tetap akan berubah kerana julat relevan sudah berpindah kepada kapasiti yang lebih daripada 100,000 unit. Berarti kita telah pindah daripada menggunakan satu kilang, sekarang kita perlu gunakan 2 kilang. Jenis gelagat kos yang ketiga adalah kos campuran. Kos campuran pula merujuk kepada kos yang mempunyai komponen kos tetap dan kos berubah, seperti belanja elektrik. Komponen kos tetapnya adalah satu amount minimum yang perlu dibayar dan komponen kos berubah adalah charge mengikut penggunaan. 2 graf di bawah menunjukkan ciri kos campuran dari segi jumlah kos campuran dan kos campuran seunit. Kelas kos yang ketiga adalah kelas pengesanan dan pengalokasian. Untuk pengkelasan ini, anda perlu kenal pasti objek kos terdahulu.
Dengan merujuk kepada objek kos, anda dapat tentukan yang mana kos langsung dan yang mana kos tak langsung. Kos langsung adalah kos yang dikesan secara langsung kepada objek kos, dan kos ini akan diperuntukkan terus. Jika objek kos adalah unit produk, semua kos bahan mentah dan kos berlangsung yang boleh dikesan kepada produk tersebut adalah kos langsung. Jika kilang A adalah objek kos, gaji pengurus kilang A adalah kos langsung. Kos tak langsung adalah kos yang tidak boleh dikaitkan secara langsung kepada mana-mana objek kos. Maka, kos langsung ini perlu diagihkan mengikut asas yang munasabah. Misalnya, kos overhead kilang tidak boleh dikesan terus kepada mana-mana produk yang dikeluarkan. Maka, perlu diagihkan kepada setiap produk mengikut satu asas agihan yang munasabah. Satu lagi contoh, jika kilang A, B, C dan D adalah objek kos, gaji pengurus besar adalah kos tak langsung kepada semua kilang ini. Maka ia perlu diagihkan kepada setiap kilang. Saya mempunyai banyak latihan-latihan dalam laman web saya. Jadi, layarilah laman web saya untuk membuat latihan-latihan dan memahami aplikasi pengkelasan kos dengan baik dan kelas kos yang lain. Sekian, terima kasih.